Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah novel berjudul Syawal Tak Boleh Lewat. Sebelum itu, kata orang, tak kenal maka tak cinta. Maka izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama diberi tanpa dipinta, Hafiz Syafi'i bin Yusri. Nama dipinta tanpa diberi, Sam. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti. Saya telah diberikan amanah oleh guru-guru untuk menggalas tanggungjawab sebagai seorang pengawas dan juga Students Leaderboard atau lebih dikenali sebagai SLB. Saya banyak melibatkan diri dalam pertandingan-pertandingan berkaitan dengan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM. Saya pernah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan robotik di peringkat kebangsaan serta tempat ketiga dalam pertandingan chemistry talk. Sudah kenal saya, maka kita sudah bercinta. Kembali kepada mauduk bicara kita pada hari ini. Novel Syawal Tak Boleh Lewat merupakan karya Syafiq Aizat yang telah diterbitkan oleh Buku Fiksi Sendirian Berhad pada tahun 2020. Novel ini telah menarik minat saya kerana diterbitkan dalam dua tulisan, iaitu Rumi dan Jawi. Novel ini berkisarkan tentang seorang remaja lelaki bernama Syawal bin Ramadan yang tanpa disedari berada di sebuah tempat bernama Institusi 4 yang penuh misteri. Bangunan itu kelihatan seperti hospital sakit jiwa, tetapi di dalamnya seperti hotel 5 bintang yang dipenuhi dengan orang-orang yang hilang ingatan. Sedangkan Syawal masih mempunyai ingatannya. Dia berhasrat untuk keluar dari institusi tersebut untuk menghantar borang permohonan kemasukan MRSM sebelum tamat tempoh permohonan kerana takut dimarahi ibu bapanya yang menyuruhnya berbuat sedemikian. Di institusi tersebut, Syawal berfikir tentang cara untuk lari dari institusi itu dengan bantuan Mia, gadis comel yang baru dikenalinya. Syawal menyatakan kegelisahannya terhadap Mia tentang ibu bapanya yang sentiasa membuatnya tertekan kerana mengharapkan Syawal sentiasa cemerlang dalam bidang akademik. Mia kemudiannya menasihati Syawal dengan menyatakan bahawa kita perlu mendahului diri kita dalam setiap hal yang kita hendak lakukan sebelum mengikut apa yang orang lain harapkan semata-mata agar kita bahagia. Nasihat itu memberi impak mendalam terhadap Syawal, membuatkan Syawal tidak lagi berasa tertekan dengan harapan ibu bapanya. Pada suatu hari, seekor makhluk yang sasa digelar sebagai pegawai keselamatan menyerbu institusi 4 menyebabkan institusi tersebut tidak boleh digunakan lagi akibat kehancuran yang berpunca daripada makhluk itu. Setelah insiden itu berlaku, Syawal dipindahkan ke institusi 3 dan akhirnya dibebaskan. Kemudian Syawal tersedar di sebuah hospital setelah mengalami koma selama 2 minggu. Mungkin perkara yang berlaku itu hanyalah mimpi, tetapi telah mengubah hidup Syawal selama-lamanya. Sememangnya, terdapat pelbagai pengajaran yang dapat diekstrak daripada karya ini yang sangat sesuai diterapkan dalam jiwa pelajar. Antaranya, kita tidak boleh meletakkan harapan yang terlalu tinggi terhadap seseorang kerana kelak akan membebankan orang tersebut di samping mengecewakan diri sendiri sebagaimana yang telah ditunjukkan di dalam novel ini, iaitu Syawal berasa tertekan dengan harapan yang diletakkan oleh ibu bapa ke atas dirinya dan berasa seperti ditelan mati emak di luah mati bapa. Hal ini sangat bertepatan dengan realiti pada hari ini. Betapa ramainya anak muda yang mengalami penyakit mental, terjebak dengan gejala negatif, membunuh diri dan sebagainya akibat permintaan yang melampau daripada kedua ibu bapa. Selain itu, kita perlu mengutamakan kesihatan dan kebahagiaan kita dalam setiap perkara yang kita hendak lakukan sebelum mengambil kira ekspektasi orang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana
melakukan sesuatu di luar kemampuan kita hanya akan membebankan diri kita. Akhir kata, saya sangat mengesyorkan novel ini untuk dibaca, terutamanya dalam kalangan penimba ilmu, kerana mampu membina semangat untuk terus berjuang di lautan ilmu di samping mengasah kemahiran menulis jawi. Walaupun kisahnya sedikit mengelirukan, tetapi nilai yang hendak disampaikan tidaklah bagaikan udang di sebalik batu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.